hari ini dah stabil. Kalau free market, saya percaya bekalan tu akan makin meningkat juga sebab ramai industri player akan masuk untuk membekalkan ayam sebab ada keuntungan, siapa tak nak. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita dalam sesi ketiga, episod ketiga kita. Ya, Bersama YB lagi, YB Chua. YB sihat YB minggu ni? sihat. Kena nak khidmat rakyat, kena sihat. So YB minggu ni apa YB buat? Minggu ni ada lah ahli politik kan, dia biasa lah nak jumpa rakyat, jumpa masyarakat dan ada lah bulan 11 mungkin ada satu event besar berkenaan dengan Confucianism dengan Islamic. Dia ada kait lah dengan sejarah Dato' Sri Anwar Ibrahim waktu dia jadi TPM. So why YB buat program tu? Penting lah hari ni hubungan antara kaum pun dah makin tegang kan. Saya jarang jumpa orang yang bukan Muslim buat. Dia jadi satu orang kena lebih memahami dan dia perlu di-educate dan baru pandangan dia berbeza. Dan orang sentiasa kata isu agama. In the end dia bukan bab agama pun. Agama pun mengajar kita perkara yang baik. Cuma orang ada silap faham ataupun ada orang cuba provoke lah. Kata sebab you bukan agama ni you tak boleh bincang. Sebenarnya Confucianism dan juga Islamic dia boleh nak bagi tahu kepada masyarakat dan juga orang lain, we can be very moderate. Kita nak mengajar perkara yang betul kan, kita boleh hidup bersama dan ada persamaan. Bagaimana kita nak bawa idealism dan supaya rakyat memahami. Rasa ini idea madani. Yang madani kita cuba nak menonjolkan bagaimana kita boleh melaksanakan. Dan dia program ni terbuka ke YB ke hanya untuk on process. Nanti tengok Facebook saya. Okay, nanti YB akan share kat Facebook. YB tahu tak apa isu sekarang berlaku? YB tahu yang ayam. Isu ayam sangat famous. Tak adalah famous. Bulan November kan. Ya. Sebelum ni famous sebab orang cuba nak provoke, nak bawa isu ni kan. Kata waktu bajet tak ada isu lain, dia bawa lah isu ni sebab dia dengar harga ayam akan floating dengan market harga kan. So automatic ahli politik yang tak beli ayam pun dia nak masuk cerita ni. Dia kata ia bermaksud harga ayam akan meningkat mendadak, membebankan rakyat. Tapi kawan YB Syed Saddiq tak masuk. Dia masuk isu apa dah hari tu? Dia masuk isu tata kelola, isu pendidikan di situ kan, isu Palestin itu. Tapi ada ahli-ahli politik yang lain masuk isu ni. Dia cuma nak mengelirukan. So orang tengok tajuk harga barang mahal, ayam mahal kan. Tapi in the end hari ni dah kita laksana tak jadi. Tak naik pun. Sekarang ni kajian nak laksanakan dah potong subsidi dah cut off. Dah 1 November dah 2 dah. So harga ayam tak naik apa yang diceritakan oleh politik, tapi YB nak tahu juga. Saya punya terfikir movement kajian nak fokus pada subsidi bersasar saya sangat sokong. Tapi dengan subsidi pukal ni, subsidi macam ayam, semua memang benefit dia kepada bukan rakyat Malaysia pun, banyak kan warga asing. Banyak kan orang T20 atau orang kaya. Orang kaya pun beli juga ayam kan? Ya, beli juga. So macam dia tak berfokus sebab kita nak fokus kat sini ni kepada orang susah, nak support mereka. Tapi maybe the reason why kajian tarik balik ni selain pada kajian nak fokus pada subsidi bersasar, adakah perbelanjaan kajian semakin meningkat? Dia salah satu reason dia perbelanjaan semakin meningkat tu sama lah. Kalau rakyat beli barang tu mahal, tentu kerajaan beli barang tu pun mahal juga. Sebab itu globalization. Kalau barang tu ini metal, harga international semua sama. So kita kena mengawal bagaimana untuk lebih fokus kepada tujuan yang kita
kita nak melaksanakan. So kalau kita untung 3,000 tu lah yang kita kena go into bagaimana kita nak mengawal, bagaimana yang kita lebih fokus, bagaimana kita nak buat perubahan dalam segi ekonomi. Itu sebabnya pentingnya. Kalau rasanya masyarakat ataupun ahli-ahli politik yang lain pun tak tahu sebenarnya kerajaan pada 1 tahun yang lepas, dalam satu tahun ni kita dah bagi subsidi hanya untuk ayam je 3.8 bilion ringgit. Kita habiskan. Ya. Kalau kita 3.8 bilion ni, saya dah buat survey dah. Apa yang kita boleh buat tau? Kita boleh bina 8 hospital. Katil 300 lah setiap hospital yang besar. Kalau dengan duit ni, kita boleh bina sekolah 76 buah. Yang mempunyai 30 bilik darjah. Dan satu lagi, kita boleh tambah lagi MySTR. Seramai 3.3 juta orang. Dah hampir semua total rakyat Malaysia. Ini besar. Tapi hari ini kalau kita hanya bagi subsidi kepada ayam, orang kaya dapat, semua orang dapat. Last-lastnya rakyat tak manfaat. So hari ini kerajaan lupuskan subsidi dan juga batalkan harga shilling ayam. Dia ada beberapa perkara yang sihat. Satu contoh adalah dia biarkan free market. Free market. Dan juga peniaga, investor dia berani nak masuk ke dalam sektor ni. Sebelum ni kalau ayam tu RM10, kerajaan kawal dalam RM9.60. Kalau you peniaga, you masuk tak? Tak, rugi lah. Buat kerja rugi. Kan? Apa saya masuk? Itu yang menyebabkan sebelum ni ada kekurangan ayam. Kan? Zaman Muhyiddin lah, kekurangan ayam, nak cari ayam tak ada. In the end, is about free market. Kalau dalam bidang sektor ni ada keuntungan, orang akan masuk. So ceritanya bagaimana kerajaan mengawal harganya. Dalam free market kan, dia kena mengawal dengan cara lain lah. Demand supply. So kalau hari ni Deepawali ke Hari Raya ke Tahun Baru Cina, tentu orang beli kan. Ayam banyak. Dia ada beberapa cara lah. Kalau kilang ataupun dalam peniaga dalam sektor ini dah tahu raya, Deepawali, Chinese New Year, ayam tu demand tinggi, tentu automatik dia akan berfikir, masa ni saya kena berbekal sebesar kuantiti ni. Kalau tak ada, harga naik ya. Kerajaan boleh main peranan. Dia boleh import daripada negara lain. Ya, betul, setuju. Kalau ada ayam masuk, yang terjejas siapa? Peniaga ni lah. So dia nak fikir untung, dia kena fikir, dah masa ni Deepawali ramai orang makan ayam, saya kena menambah supply tu. Okay, clear baby, clear. So rasa ni sihat. Kalau kita pakai method yang lama, ayam harga dah meningkat RM10 dan harga shilling RM9.60. Waktu Deepawali apa yang you nak buat? Kurangkan supply. So kurangkan rugi saya kan. So rasanya ini caranya kita mengawal. Cuma kerajaan kena lebih ambil masa lah untuk mengawal dan juga monitor bagaimana supply dia, demand dia, dan juga monitor harga di market berapa. Okay, Wabi dah cerita. Wabi sebenarnya dah jawab banyak soalan saya. Dengan satu soalan Wabi jawab banyak. Saya pun dah jawab. Tapi tak apa, saya tanya sikit je. Saya suka nak korek sikit. Sebab ni netizen bukan saya sangat. Saya faham segi ekonomi, demand supply. Ni kita sekarang nak cuba untuk memfahamkan rakyat di luar sana. Kalau kerajaan potong subsidi, adakah harga ayam naik? Kod logik ni dia akan naik maybe. Tapi adakah dia tidak akan berlaku? Datuk Seri Anwar Ibrahim dia mengumum perkara ni masa bajet bulan 10. Ketika tu harga ayam dah kurang daripada harga shilling yang kerajaan ditetapkan.
Itu sebabnya kerajaan berani nak mengambil risiko ataupun mengambil langkah ini untuk melaksanakan perkara ini. Kalau zaman Muhyiddin, zaman PN kan, tak sesuai sebab bekalan jadi masalah. Sekarang bekalan dah stabil, dah kita boleh melaksanakan ni, dan dengan kurangkan subsidi dalam 80 sen tu, kita boleh buat penjimatan yang lebih besar. In the future mungkin kerajaan melaksanakan padu, sistem padu. Sistem data tu. 1 bulan mungkin keluarga ni dia mungkin menggunakan, dia dapat subsidi ayam pun mungkin dalam RM8. Kalau kita bersasar, subsidi tu boleh bagi lebih kepada keluarga tu. Mungkin bukan RM8, mungkin dia boleh dapat RM50 kan, sebulan. Kan. Betul. So dia lebih fokus, dan orang yang miskin tentu dapat. Dan penjimatan tu kerajaan boleh buat perkara yang lain. Tapi saya suka setu benda ni untuk kita faham sentimen dekat luar sana. Benda paling penting tentang demand and supply ni saya rasa lagi. Apabila kerajaan dah stop ni. Dia sebenarnya rakyat tak payah pergi fikir sampai kena memahami demand dan supply. Tapi kita nak pergi luar bandar. Dia cuma kerajaan kena main peranan. Kalau kerajaannya berfungsi, boleh buat kerja dengan baik. Sebenarnya barang-barang yang ni, subsidi ni boleh dielak awalnya. Kan? Rakyat hanya nak tahu berapa saya beli ayam tu. Dia tak kisahlah you kerajaan tu ataupun peniaga nak bagaimana bekalan berapa puluh ribu. Dia tak kisah. Dia kisah je ayam tu berapa. Hari ni pagi ni saya sempatlah baca surat khabar kan. Ayam tu kawal RM8 lebih, RM9 lebih sekilo kan. Dia walaupun dah ditarik, rakyat tak rasa pun dia lebih murah daripada harga shilling. Okey, tapi dekat Selangor kita senang kan, banyak supermarket. Kita ada supermarket yang cuba tu naikkan harga. Kita ada supermarket B, kita boleh pergi kat supermarket B. Tapi kalau kita duduk luar bandar YB, dia ada lokaliti penjualan ayam tu tidak sebesar kat KL. So apa method yang kerajaan boleh guna untuk luar bandar ni? Dia boleh sama je. Kalau kopi A mahal, tentu you pergi cari kopi B. Ya. Kopi yang sama kan. So you beli yang murah. Betul, tapi kat luar bandar kita tak ada kopi A, kopi B. Kita tak ramai. Kita ada mungkin. Dan dia ada pensiangan dalam tu. Dia dengan saya jual ayam RM10, you jual RM11, tentu orang beli dengan saya. Ya, setuju. So bagaimana you nak buat niaga? Saya akan turunkan lagi dah. Yalah, you turunkan harga. So itu jadi persaingan. Tapi our line is costing kita kan. Kalau saya beli ayam tu RM8, takkan saya jual RM7. Rugi dah saya. Tapi persaingan competition kita jadi cara untuk mengawalkan harga. Ya. Dia bukan monopoli, dia bukan one player. Dia persaingan dia. Dan sekarang rakyat bijak dah boleh semak harga. Saya rasa Lazada, Shopee pun ada jual ayam kot. Ada kan? Food Panda pun ada. Tapi Baby tahu tak berapa kerajaan boleh jimat dalam sebulan kalau kerajaan potong subsidi? Kalau kita divide mungkin 300. 100 juta sebulan. Tapi yang sekarang ni. Kerajaan jimat 1 juta sebulan. 100 juta sebulan boleh buat apa Baby? Boleh bina sekolah. Ya. Cuma dia sama lah, dia kerajaan mengambil langkah yang bijak dan berani, dan cuma mereka kena buat kerja yang lebih keras lah untuk mengawal. Tapi Baby kalau dia berlaku balik macam sebelum COVID, waktu COVID yang Muhyiddin tu jadi PM, dia akan timbul isu yang berpanjang lah. Harga ayam RM12 sekilo. Lepas tu pula peniaga tak nak jual sebab rugi. Ya. Demand supply kira dah tak balance. Hancur lah. Dah hancur lah. Tapi Baby, rakyat di luar sana takut apabila kita potong subsidi, kerajaan banyak duit lah akhirnya. Ada banyak sikit duit lah. Ada untung, tak adalah untung. So tak belanja sangat, duit banyak lah. Bahasa mudah dia. So rakyat risau. Macam mana kerajaan nak uruskan duit tu? Adakah duit tu disalurkan untuk apa? Maksudnya adakah disalurkan macam isu? Dia boleh pelbagai cara
Salah satu adalah subsidi bersasar. Okey. Tentu kita dah jimat duit tu kita nak menyalur kepada orang yang betul. Itu salah satu. Dan kemungkinan duit yang dijimatkan dia tak keseluruhannya pergi kepada ni. Dia akan jimat dan dia it's about management of financial kan. Bagaimana bajet tu dan apa yang Dato' Sri Anwar Ibrahim nak fokus. Dan benda ni naik kat Twitter dulu benda ni pula bersasar agak. Dulu kan Najib buat subsidi petrol dipotong kan slow. Dan duit itu banyak kan digunakan kepada isu-isu skandal yang naik. Skandal buat NDB. Rakyat trauma takut benda tu berlaku. Abi rasa benda tu akan berlaku lagi ke? Dia sebab sekarang dua Perdana Menteri. Hari ni dalam senario politik saya tak rasa orang berani dah buat sebegitu dah. Okay. Kalau dulu orang ingat saya conquer ni 60 tahun sampai 100 tahun pun saya duduk di sini kan. Okay. Hari ni politik kira ini rakyat lah yang menentukan. Dah kerajaan dah bertukar 2-3 kali kan. Yang melalui pilihan raya lah. Jangan kata yang melalui di atas kan. Yang melalui pilihan raya. So ahli politik dia akan risau juga. Kalau saya buat sedemikian, sehari saya tak jadi kerajaan, apa impak dia? Akan dipenjara. Kan? Dan hari ini kita pun nampak kerajaan ni dia lebih bebas kepada institusi untuk mengambil tindakan polis, SPRM. Okay. Saya tak rasa orang berani nak buat. Kalau berani nak buat, ditangguhlah. Kita mengalu-alukan je yang SPRM masuk untuk buat siasatan. Okay, clear. Kita habis sebab tu dekat Twitter benda ni berlaku. Dia nampak senario ni sama macam zaman Najib Razak dulu, bosku. Tapi sama. Ya, waktu kerajaan buat yang betul, kita menyambung, kita sokong. Kita kurangkan subsidi, dah dapat penjimatan, orang bising juga. So dah dapat duit pula. Orang bising bertanya, ini je ke? Nak duit tu nak sorok ke? Tapi kita, ya kalau ada perkara yang baik, saya mengalu-alu lah. Public patut sokong kerajaan ini, bagi komen sikit. Ataupun bagi idea. Jangan disebabkan nak bantah, kita bantah. Janganlah macam walaun sentiasa membantah, tapi akhirnya dia tak ada penyelesaian. So, hari ini kerajaan cuba nak cari jalan dengan impak kepada rakyat yang minimal. So ini salah satunya. Kalau berfikir panjang sikit, dia akan membawa impak yang sangat besar untuk ekonomi Malaysia. Okay, clear. Maybe last question. Kita dah nak tutup kita punya season ketiga kita, episod ketiga kita. Maybe, senario berlaku. If YB Kajan, kita letak YB sebagai menteri barang lah, menteri Mak Sabu sekarang. If YB menteri, if YB dah decide subsidi dia potong, maksudnya subsidi dia tak ada, tiba-tiba bulan depan ayam naik. Apa first move yang YB rasa YB nak buat untuk bulan tu juga? Nak contour balik harga ayam. Yang perkara yang pertama, saya akan cari stakeholder yang industry player. Okay. Untuk tahu bekalan dia. Okay. Kalau mereka tak mampu untuk membekal, kita import je ayam-ayam daripada luar negara supaya untuk mencukupi. Harga barang naik hanya satu masalah. Bekalan yang tidak mencukupi. Dan ramai rakyat yang merebut. Okay, betul. So, kalau kita ada bekalan yang cukup, tak ada isu. Isunya bekalan. Okay. Hari ini dah stabil. Kalau free market, saya percaya bekalan tu akan makin meningkat juga. Sebab ramai industri player akan masuk untuk membekalkan ayam. Sebab ada keuntungan. Siapa tak nak Ya, setuju. Tapi the senario kita tak ada kan YB, saya sokong idea free market. Saya nak sokong. Saya dengan YB lebih kurang sama, kita pure ekonomi Saya sokong free market. Saya tak suka sangat dia control, saya suka free market lagi, dia nampak natural. Tapi YB, apa pendapat YB? Kalau Kak Jan guna inisiatif yang macam Kak Jan Negeri Selangor direct, maksudnya saya tahu Kak Jan Negeri Selangor ada buat jualan yayasan.
Dia tu daripada kerajaan ke rakyat. Dia tak ada orang tengah dah sekarang. Dia Tapi rasa dia tu okey. subsidi juga. Dia subsidi juga tapi dia direct. Maksudnya dia tak bagi kepada player industri, tengah. orang tengah langsung. Dia kerajaan, rakyat. Patut digalakkan. Patut digalakkan. Tapi dia akan berubah masa ke masa lah. Kalau tak ada kartel-kartel di tengah tu, lebih baik kan. Dan orang tengah ni dia bukan buat apa pun, dia tukar harga ke dia buat jual kepada ada untung free je. So kalau tak ada middleman, lebih baik. Ataupun middleman ni jadi pengusaha. Lagi okey. Ya kan? Lagi setuju ni. Okay, clear. So, baby, kita dah di akhir sesi kita. So, dah habis. So, kita jumpa lagi minggu depan. Okay.